Tak boleh buat contoh orang zaman itu. Sebab apa? Dia teruk kehidupannya daripada kita. Nak banding dengan kita susah. Dia tak ada laku, ada pelita. Jadi dia hidup dalam pelita lah Nabi pun. Jadi kelebihan dia tu bukan kerana laku, bukan kerana getok jabatan, bukan kerana lift, bukan kerana benda-benda gitu. Dah kelebihan dia, iaitu dari segi kemanusiaan. Itu kelebihan kemanusiaan. Lebih situ. Kalau kita belajar dengan dewa ni dari segi kemanusiaan, bukan dari segi kebendaan, tapi dari segi kemanusiaan. Tak apa soal bahasa apa dia ayat sini, tak apa. Daripada Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Ansari Al-Khazraji, daripada kabilah Khazraj, bukan Aus. Khadim, terkenal dia dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Sahabat yang terkenal, mati pada tahun 92 atau 93. Ketika tu umur dia lebih 100 tahun, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pun ramai juga, lebih 100 orang. Kebun pun begitu juga. Anak cucu ramai tak kira lah. Kebun dia pun beza daripada orang lain. Orang lain kalau pada masa tu buah sekali, buah 2 kali ni baru je. Tuhan buka zaman kita ni dah. Zaman lah ni budak-budak mewah dia tak kenal susah. Tapi orang susah-susah juga. Susah pun secara keseluruhannya senang, jauh nak banding dengan zaman itu. Tak boleh banding. Jadi kalau nak kiranya padi dulu tempat kita sekali setahun. Bulan ni 2 kali, setengah 3 kali, 4 kali. Pelik juga Tuhan buka tu. Tapi Tuhan buka tu bukan kepada Nabi zaman sahabat dulu kan. Cuma pada masa itu tak ada orang lain sumpah dia tu 2 kali. Dia 2 kali buat. Tak ada orang lain. Setara tu pun tak ada. Lah ni dia jadi orang biasa. Orang biasa. Tak ada kelebihan dah. Kalau 2 kali. Kalau lebih bukan lebih daripada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baru lebih. Dalam keadaan lah ni. Kerana kemajuan dalam ilmu pertanian, dalam bidang pertanian. Dekat dengan kita tu Malaysia tu, orang bisa dia bagus ni. Semua mari dia setakat ni. Kita buat tak cara pertanian kan. Pertanian memang dia buat hebat. Kita boleh tengok sampai itu buah jambu ni kecil-kecil kan. Buah jambu putih banyak kan. Putih, merah kan. Waktu putih banyak makan. Dia lah mengejar. Dia buat pertanian sampai besar. Bila besar timbang dengan apa berat. Jadi harga pun lebih banyak. Lepas tu putih tak ada. Sebab orang nak pusing putih jadi penyakit appendix dan macam-macam, kena gula mulut dah. Tak ada. Rasa seperti tu. Tu lebih besar. Waktu main tu kecil-kecil dulu besar. Bawah kapal kecil. Tapi waktu lebih di India. Ingat lagi. Buah putih ni kita sampai dulu kecil-kecil, lah ni besar-besar. Orang dah tengok hak lagu ni sepopak kita lebih lama dah. Besar-besar. Sana memang segar. Sayur-sayur ni memang puas hati. Best tu. Tak apalah. Hal tu Anas tadilah. Ayatnya berkat. Qauluhu idza dakhala al-khala, bila dia masuk ke tempat qada hajat. Mana tempat tu kira walaupun tidak bertutup, masuklah, pergilah maksudnya. Kawasan tu. Jadi bila nak masuk, idza dakhala al-khala, idza arada an yadkhula al-khala. Dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan itulah daripada Abdul Aziz bin Suhaib juga, daripada Anas. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala.
Bermakna berdasarkan riwayat Al-Adabul Mufrad itu lebih jelaslah maksud idza tu. Sebab kita sudah maklum dah kan, idza bila masuk pada fi'il madhi dia ada takdir iradah selepas tu. Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum idza aradtumul qiyama ila as-salah. Jadi takdir itu mengikut sesuai lah keadaan perkataan selepas pada tu. Jadi idza qumtum idza aradtum al-qiyama qumtum gitu. Idza arada an yadkhul al-khala, idza arada dukhul al-khala, idza arada an yadkhul al-khala. Dia takdir lagu tu. Maknanya baca tu sebelum masuk ke kawasan. Kalau kita kata Jamban tu sebelum masuk ke dalam Jamban. Kalau sekarang ni kan Jamban ada pintu gapo tu sebelum masuk, bukan selepas masuk. Walaupun zahirnya kita tengok dakhalah. Bila kalau nak kira kat memang dia telah masuk. Setelah masuk dah baca tu kira-kiranya. Tapi Imam Malik kata duduk selepas masuk. Dia pakai ni lah, idza dakhala al-khala. Macam mana nak baca dalam tu zikir? Nak sebut nama Allah dalam Jamban pula. Tak boleh sabar kan? Tempat kotor. Jadi baca luar. Baca luar. Tapi Imam Malik kata tak. Baik, dia kata idza dakhala al-khala. Kamu kata bila nak masuk, tak masuk lagi. Kamu nak katakan hak ni dalam bab yang kedua tadi kita baca dalam bab yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bab yang kedua, bab ma yaqul idza kharaja min al-khala. Cuba tengok situ. Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala. Waktu tu kamu nak katakan bila dia telah keluar atau bila dia nak keluar. Yang ni sebelum keluar dia baca. Kau selepas dia keluar dia baca. Kamu kata setelah dia keluar. Pun apa kamu tak kata situ bila dia nak keluar? Tak keluar lagi, duduk dalam lagi baca. Apa kamu tak kata gitu? Memang hati tetap dengan mana telah setelah keluar baru baca. Hak ni pun setelah masuk baru baca dia kata. Itulah faham dia tu, cara dia faham kan. Waktu nak baca lagu mana? Nak baca lah. Terutamanya kalau Jamban macam kita lah ni. Orang panggil Jamban di kita ni lah ni. Satu buka pintu tu tidak Jamban. Jamban tu makuk tu tempat buang air. Bila kita buang air tu kan, kita gumbor tu kita gumbor tu tak tapah warna dah najis. Cuci. Lagilah. Jadi nampaklah hak Imam Malik kata. Mula kan tak nampak. Nak masuk dalam lah mana orang nak baca selepas masuk. Dan dia kata hak tadi selepas keluar kau baca tu sebelum keluar. Kalau mengikut kamu nak takdirkan arada idza kharaja min al-khala, yani idza arada al-khuruj min al-khala, yang sebelum keluar. Kamu takut tadi, takut baca dalam. Jadi kalau kamu takdir lagu tu kena baca dalam juga dah sebelum tubik. Apa tak takdir gitu situ kata dia. Tak takdir iradah tu apa? Menunjukkan hak ni pun tak ada takdir iradah juga setelah masuk. Tapi orang tak faham masuk lagu mana. Setelah masuk, kalau Jamban seperti kita sekarang ni nampak. Di mana dalam satu ruang terutamanya kalau dia pisah pula. Ada setengah-setengah tu bahagian buang air tu dia pisah. Bahagian mandi luar sikit. Ada juga yang tidak terpisah tapi makuk tu bersih, tak ada apa. Masuk dalam tu nak gosok gigi pun masuk juga. Gosok gigi tu sunnah. Gosok gigi tu hak molek sebab tu tak alik kanan. Gosok gigi dalam tu juga. Nak cukur, nak gapo pun kita kata dalam tu juga sampai lah ni. Macam-macam lagi yang dalam bilik air. Najisnya tak ada. Kalau bersih lah, tak kira tak bersih tu ada. Kalau bersih. Kalau tak bersih tu memang bau teruk nak.
Kalau buat bersih, memanglah. Bila kita masuk tu tak ada gapo. Jadi bila nak baca, setelah masuk, jamal aku tadi lah, setelah masuk nak duduk tu. Bila kita nak buat kain kita tak buat selalu luar ni. Masuk dalam tu dulu. Dalam tu pun tak buat selalu. Bila nak buat air, barulah sakut kita kata. Ketika nak buat tu baca. Seperti mana kalau seseorang tu berada di tanah lapang, bila dia nak buka kain, ketika tu baca. Bila masuk ke kawasan tu tak baca lagi. Inilah yang dibincangkan oleh ulama. Jadi Imam Malik kata begitu. Lepas tu setengah-setengah ulama kata zikir, mana zikir boleh nak sampai tempat kotor gitu. Ulama-ulama faham lagi. Dia kata zikir-zikir ni bukan semua tak boleh baca. Dia ada setengah-setengah zikir tu memang boleh baca, walaupun ketika mana-mana pun. Sebab itulah maksud Nabi SAW kata, dan sahabat kata, Aisyah lah kata, Nabi SAW yazkurullah fi kulli ahyanihi. Mana dia berzikir kepada Allah setiap masa. Jadi bila setiap masa ada berlaku lah. Pada masa-masa yang lain pun termasuklah kita kata. Sebab itulah ulama kata pada ketika bersetubuh tu ada Allahumma jannibna syaitan tu sebelum hak tengah bersetubuh. Ada ke tak? Padahal kita kata malaikat tak gila. Ada ke tidak zikir? Jadi ada ulama mengatakan ada. Dia tepat-tepat. Begitu juga kalau kita tengah buai, kalau kita ingat dalam hati, zikir dalam hati, tak apa, ingat, tak lupa lah pada Tuhan, tak apa, sebut tak boleh. Dalam hati tak apa. Tak apalah. Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari, perbincangan di sini ada pada dua tempat, kata dia. Yang pertama, adakah zikir ni khusus dengan tempat-tempat yang disediakan untuk buang air, di mana syaitan, di mana ia merupakan sarang syaitan, atau ia termasuk juga di tempat lain, sehingga kalau seseorang itu kencing dalam bekas misalnya, misalnya kita kata zaman dulu kencing dalam pool, lepas tu kencing dalam botol. Sahabat ada kencing dalam botol, Nabi ada kencing dalam bekas mangkuk, lepas tu dia letak tepi. Sebab nak tubik rumah kan bahaya zaman dulu, dengan ular ke apa kan. Tempat kita pula tu juga gerok hutan, orang kencing. Sebab tu zaman itu dia buat rumah gelegar kan, dia kencing atas rumah kan. Dia ada gelegar kan, macam tu bawah letak rumah tu, bawah ada babi, ada rimau, ada kapur kan. Nah, cerita zaman itu. Learning pun kalau kawasan-kawasan hutan tu ada lagi.